Bab ma jaa fi salati 'ala dabbah. Bab menyatakan sembahyang atas kenderaan barang tempat berhadap dia, ya, kawan jahat bihi, yang berhadap dia jambah bihi dengan barang. Jadi telah datang bab menyatakan hadis sembahyang atas kenderaan barang ke mana tempat berhadap ia dengan dia. Ketahui kiranya saudara sebelum sembahyang itu wajib menghadap kiblat, sama ada sembahyang itu fardu atau sunat asal, melainkan apabila musafir, dia musafir dengan cukup syaratnya, maka harus sembahyang sunat di atas kenderaan sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi makna sembahyang sunat diberi rasa untuk dia mengikut ganti kiblat bila Arab. Ada sembahyang wajib tak boleh. Wajib ke mana pun dia kena jaga kiblat, jangan dibuang. Dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Jabir qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin badihtu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwa al-masyriq wa sujudu akhfa min ar-ruku'. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu katanya, telah mengutus akan daku oleh Rasulullah SAW pada satu hajat. Maka pergilah aku menjunjung suruh Nabi SAW. Maka datang aku daripada menyempurnakan hajatnya. Tiba-tiba aku lihat dia, ya, sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang di atas kenderaannya ke pihak timur dengan ketiadaan menghadap kiblat. Nah, jadi Rasulullah sembahyang itu dalam keadaan tidak menghadap kiblat, dan aku lihat sujudnya lebih rendah, duduknya daripada rokok. Yang kenderaan kan ada kuda, jadi mana tak unta ke? Bila rokok dengan sujud beza kan? Rokok dengan sujud lebih rendah. Sambil dia duduk sembahyang. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat dari Sayyidina Anas dan Ibnu Umar dan Abi Sa'id dan Amir bin Rabi'ah. Dan kata Abu Isa lagi berhubung hadis Jabir bin Hasan lagi sahih, mana sahih tidak berhubungan dengan. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Jabir berketiadaan satu wajah, ya, dan dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya kepada kitab as-salat. Sembahyang wajib selagi tak uzur dia kena buat macam asal. Sembahyang sunat lagi, walaupun dia tak uzur dia sihat, dia boleh tukar. Dia nak sembahyang dulu boleh, tak ada masalah. Tapi bahadali dan separuh kata Rasulullah SAW. Ya, dia sembahyang boleh sembahyang saja, dia sembahyang dulu, sembahyang sunat. Maka hukum dia sah. Di pahala dia separuh hilang. Kalau dia sembahyang baring pula, separuh lagi hilang. Ya, orang tengok dia, wah, kuat sembahyang, betul bagi buku imanan. Ya, dia bagi main sunat bagi. Sakit tak ada, buku imanan. Oh, ingat wah, hebat ni, tak betul bagi dia sembahyang. Tapi dah hadis tadi, pada dia separuh hilang, ya. Ada pun sembahyang wajib tak boleh kecuali uzur. Dia tak boleh berdiri. Sebab tu pas sembahyang berdiri buat yang mana boleh. Kita berdiri tu kan, ni ada setengah dia main dia berposisi, dia duduk terus. Tak boleh. Padahal ni berdiri boleh. Ya, kena berdiri dulu. Kemudian rokok boleh, rokok dulu. Tidak boleh, tidak dulu. Nak turun tak boleh, baru dia duduk. Dia datang duduk, ya Allah, tak sah yang. Sebab apa? Kemudian sampai ke arah uzur, dia boleh kiam buat dulu. Boleh rokok, buat dulu rokok. Yang tidak boleh, buat yang tidak dulu. Nak turun tak boleh jalan. Kaki dia bersakit ke ada uzur, apa boleh duduk. Boleh buat. Ini awal datang duduk. Suka sembahyang sunat tak apa. Ini sembahyang wajib, duduk dulu. Imam ambil belok duduk. Mana dia ambil hukum tak tahu. Malah itu kullullah, tukulaku kullu. Barang yang tak dapat semua jangan tinggal semua. Dia tak dapat semua. Yang boleh buat dulu. Yang tak boleh diganti. Selagi mana yang wajib boleh buat dulu. Yang tak boleh ditukar kepada gantian yang diizin oleh syarak. Dia boleh sihat-sihat dia duduk. Sembahyang boleh, sembahyang wajib lah. Bukan. Sembahyang sunat tak apa. Kemudian masalah kiblat sembahyang atas kenderaan itu bagaimana? Dan kata Abu Isa At-Tirmizi
dan bermula amal atas hadis dalam masalah 141. Itulah di sisi kebanyakan ahli ilmu. Apa maksud ahli ilmu sini ialah mujtahid. Tiada kami ketahuikan antara mereka berselisihan, mana sepakat. Tiada melihat mereka itu akan salahnya dan mudaratnya bahawa sembahyang seorang itu di atas kenderaan akan sembahyang sunat barang ke mana berhadap. Ya. Mana dihadap mula-mula tu ada kiblat takbir, lepas tu pusing ke mana. Arah dia tu ganti kiblat. Dia bagi sembahyang sunat. Ada dia orang pagi yang kerja KL sebelum subuh dia naik bas. Ya, sampai sana maknanya pukul 7. Subuh dah habis. Mana sembahyang di Melaka ni sampai ke KL tu subuh dia atas kenderaan. Dia buat macam mana tu? Atas highway siap air sembahyang semua. Kemudian pastikan kompetisi arah kiblat. Kan? Jadi ketika sembahyang tu hadap kiblat. Dan sembahyang subuh 2 rakaat kan banyak sangat. Jadi ambil wajib je lah. Angkat takbir baca Fatihah ambil wajib dah. Ya, dia tak boleh pusing kiblat. Tapi highway senang dia tengih. Senang kita mak cepat-cepat sembahyang. Ya. Main sunat tak apa. Main wajib jaga dia kena sampai akhir dia kena tamam menghadap kiblat. Dan kata Imam Asy'ari al-Hum dan menunjuk sunnah Rasulullah SAW atas bahawasanya bagi orang yang musafir itu habis sembahyang sunat. Itu dikait. Ya, dikait sunat itu dipanggil qaidun lil ikhraj. Kait nak mengeluarkan fardu. Pada sebut sunat bermakna fardu, fardu tak boleh. Apabila sembahyang sunat, iaitu ihal keadaannya berkenderaan atau kenderaan. Bahawa sembahyang dia dengan berkenderaan barang ke mana hadap boleh. Hadap ke mana pun tak boleh. Ikut arah. Ya. Tuju di sana. Kalau sembahyang kita dan kita semua buka kasut kan. Kalau kasut ada najis kan pakainya. Langgar kasut itu bijak kan. Kalau sembahyang dengan kasut-kasut bawah ada najis kita tanggung tak sah sembahyang. Masalah sembahyang membelakangkan kiblat di atas apa-apa kenderaan. Kereta tu kenderaan berenjin atau kenderaan bernyawa. Bernyawa binatang, kuda, unta. Kata Imam Asy'ari rahimahullah taala, dan apabila adalah seorang laki-laki itu musafir akan sebagian musafir harus lagi berkenderaan. Sebab ini dipanggil rukhsah. Bila ar-rukhas la tunafu bil ma'asi. Kemudahan syarat tidak diberikan kepada maksiat. Dia nak pergi berjudi, dia nak pergi buat maksiat. Tiba-tiba dia ambil rukhsah ni, tak boleh. Nak jamak nak kasar pun tak sah mayang ni kalau tempat dia pergi maksiat. Kalau dia pergi safar yang harus, ya, itu boleh. Kalau wajib sunat tu lagi boleh lah. Sebab keadaan kita ini. Sembahyanglah ia akan beberapa sembahyang sunat di atas kenderaan, sembahyang duha ke sembahyang bukan barangkali berhadap dengan kenderaan dan sembahyang ia akan sunat-sunat atas barang apa kenderaan yang kuasa ia menunggangnya, kaldai ke unta ke sekarang kereta ke ikutlah atau lainnya. Masalah benar rokok sujud sembahyang berkenderaan bagaimana rupanya pula. Kata Imam Asy'ari al-Hum, dan apabila rokok atau sujud sembahyang di atas kenderaan isyaratlah akan sebagai isyarat yang sempurna dan jadikanlah sujud lebih rendah dari rokok itu je. Di sembahyang duduk atau sebagainya bila rokok dengan sujud bezakan dengan keadaan rendah dan tinggi. Kalau rokok itu dia lebih rendah daripada kalau sujud lebih rendah rokok. Dan tiada harus baginya sembahyang kepada lain daripada kiblat hal keadaan yang musafir. Kalau ada musafir, arah tu saja dia boleh ganti, jangan dipusing tempat lain. Dan tiada pada bermukim, orang yang bermukim mana tidak musafir, tidak dibenarkan. Apabila ada ia ketiadaan takut akan sembahyang yang wajib atasnya. Ya, kalau tidak sidatul haul lain nama peperangan ke apa lainnya. Yang berlaku peperangan dalam kampung di kampung dia boleh pusing. Dan keadaan sembahyang pada dalam waktunya atas sembahyang qada atau nazar atas sembahyang janazah. Jadi antara itu hukum kiblat. Ya. Kemudian bab maja'a fi salat kira-kira wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sina